Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, selamat petang. Salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi siri yang ke-66 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pertemuan ini adanya manfaat, adanya kebaikan. Pertemuan ini adalah pertemuan yang menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa khabar sahabat-sahabat semua? Mohon maklum balas bagaimana suara saya pada petang ini. Adakah suara saya jelas? Lalu kalau jelas, mohon maklumkan jelas daripada mana supaya adanya manfaat insya-Allah. Ahlan Hardi Suhaimi, Tuan Nur Rahim Sharif, Galid Spirit, Rodita binti Uthman, Zimahdon, Hamimah Musan, Muslimah Mahmud, Jamalia Manab, Muhammad Nizam Rahadi, Ramla Rimun, Iza Saleh, kemudian Aminah Hitam, Nurazia Mukhtar, Karimah binti Abu Bakar, Nur Rahmah, Habibah Abdul Aziz, Galid Spirit, Zainun Hadi, Nini Ros, Lina Baharum, Zaliha Kamaruddin, Syamsiah Saleh, Nur Hayati Yahya, Azimah, Hamimah Musan, Ummi Zayhadi dan juga Ana Sukaimi, Wan Nasrah, Wan Ismail, Siti Fatimah Dahaban, Az-Zahra, Nur Aini Bimbing, Ummi Akasha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang memberi salam, terima kasih. Kepada yang memberi maklum balas, ada yang kata Pago Jelas, Alustar, kemudian Senawang, kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, daripada pelbagai tempat yang lain, JB Jelas. Terima kasih kepada semua yang memberi maklum balas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita memperbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan ini adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ila al huda wa dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Lalu sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita tiba pada riwayat yang ke-119. Kita nak membicarakan tentang riwayat 119 daripada riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu sebelum daripada ini, Imam Nawawi membawakan 3 riwayat berkenaan tentang doa iftitah. Riwayat Allahu Akbaru Kabira, riwayat Wajjahtu Wajhi dan riwayat Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Seterusnya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menukilkan pada riwayat yang ke-19 bahawa ada riwayat-riwayat yang lain berkenaan dengan doa iftitah. Antaranya, semalam kita tak sempat kupas riwayat ini, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, adalah hadis daripada Aisyah yang kita dah baca semalam. Lalu riwayat Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu. Di sini kita nampak Imam Nawawi membawakan daripada pelbagai riwayat. Yang pertama, kata Imam Nawawi, riwayat ini adalah riwayat Aisyah. Riwayat yang ke-119, mohon sahabat-sahabat catat di ruang komen, riwayat yang ke-119 daripada muka surat yang ke-120. Lalu mohon sahabat-sahabat catat riwayat yang ke-119 daripada muka surat 120.
Maka Imam Nawawi membawakan riwayat yang banyak dibaca oleh mazhab Imam Abu Hanifah. Mereka mengambil riwayat subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Maka kata Imam Nawawi, riwayat ini pertamanya diriwayatkan oleh Aisyah. Perawi dia banyak. Kita akan baca satu persatu. Yang pertamanya adalah Aisyah. Maka Aisyah berkata, apabila Nabi SAW memulakan salat, maka baginda membaca, subhanakallahumma, maha suci dikau ya Allah, wa bihamdika, segala puji bagimu, wa tabarakasmuka, maha suci namamu, wa ta'ala jadduka, maha tinggi keagunganmu, wa la ilaha ghairuka, dan tiada Tuhan yang layak disembah selainmu. Maka kata Imam Nawawi, riwayat yang kita baca tadi, yang mana doa iftitah yang keempat, kalau kita ikutkan, kata Imam Nawawi, disampaikan riwayat ini oleh Imam Tirmizi, oleh Abu Daud, oleh Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Dengan sanad yang dhaif. Dan kat sini yang Imam Ibnu Hajar nak tarik perhatian kita, dengan sanad yang dhaif. Lalu siapa yang mendhaifkan riwayat ini? Didhaifkan oleh Abu Daud, oleh Tirmizi dan juga oleh Baihaqi. Lalu Imam Abu Daud, Imam Tirmizi dan Imam Baihaqi, mereka mendhaifkan riwayat Aisyah berkenaan tentang ini. Maka kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, apa yang mensyarahkan Sahih Al-Bukhari dengan syarahan yang sangat baik, dengan syarahan yang sangat luar biasa. Kata Imam Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, apakah kata beliau? Maka jom kita perhatikan, apakah maksud kata Imam Nawawi bahawa Abu Daud, Tirmizi dan Baihaqi mendhaifkan riwayat ini? Kita nak terangkan, sebab kadang-kala ada yang kata, oh riwayat ni dhaif, tak payah amal. Riwayat ni dhaif, tak payah amal. Selalunya kita tidak pergi detail kepada sanad. Cumanya hari ini kita nak ambil peluang, kita nak nukilkan dari kata-kata daripada Imam Ibn Hajar, yang Imam Ibn Hajar menyebut, bila para ulama mengatakan dhaif, ada detailnya pada waktu itu. Dan detail itu yang perlu difahami. Kadang-kala orang dengar dhaif, dia terus tolak riwayat. Kadang-kala bila dia faham betul-betul, sebenarnya kadang-kala ada penerangan pada dhaif tersebut. Contohnya Imam Ibn Hajar terangkan tentang riwayat Aisyah ini. Kata Imam Ibn Hajar, riwayat Aisyah ini ada dua jalur dia, ada dua sanad dia, riwayat Aisyah ini, yang dinukilkan oleh pada waktu itu Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Baihaqi. Kata Imam Ibn Hajar, ianya ada dua sanad. Sanad yang pertama, jom kita kenal sanad pertama, kata Imam Hafiz Ibn Hajar. Sanad yang pertama pada waktu itu adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, diriwayatkan daripada Talq bin Ghanam. Talq bin Ghanam. Daripada Abdus Salam bin Harb. Lalu Talq bin Ghanam meriwayatkan daripada Abdus Salam bin Harb. Abdus Salam bin Harb meriwayatkan daripada Budail bin Maisarah. Budail bin Maisarah meriwayatkan daripada Abul Jauza, dan Abul Jauza mengambil daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini adalah sanad pertama, dan sanad ini dinukilkan oleh Imam Abu Daud dalam kitabnya dan dinukilkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya. Ini adalah sanad yang pertama, daripada Talq bin Ghanam sampailah kepada Aisyah. Maka apa sebenarnya kata Imam Abu Daud pada sanad ini? Kata Imam Abu Daud ketika mana beliau mengeluarkan riwayat ini, begitu juga dalam kitab Mustadrak Hakim sebenarnya ada riwayat ini. Kata Imam Bukhari, apa kata Imam Bukhari? Kata Imam Abu Daud, minta maaf. Kata Imam Abu Daud, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala Abu Daud, berkata Imam Abu Daud, hadzal hadis, riwayat ini laisa bil masyhur, ianya tidaklah masyhur. Ianya tidaklah masyhur. Maka kata Imam Abu Daud, lam yarwihi, riwayat Aisyah ini tidaklah meriwayatkannya kecuali perawi sanad pertama tadi yang disebutkan, iaitu Talq bin Ghanam. Tidak sampai kepada Abu Daud sanad yang kedua yang kita akan baca tadi. Maka daripada sini kita nampak kata Abu Daud bahawa ianya tidak masyhur.
Lalu kata Imam Ibn Hajar, lalu Imam Abu Daud tak ada kata pun yang riwayat ini dhaif. Tak ada kata pun yang riwayat ini dhaif. Ini tidak dhaif. Kerana pada waktu itu Imam Abu Daud sekadar sebut yang riwayat ini laisa bil masyhur. Ianya tidak masyhur. Bahkan kata Imam Ibn Hajar, riwayat ini apabila kita lihat dalam kitab Mustadrak Hakim, yang mana daripada Talq bin Ghanam, daripada Abdus Salam bin Harb, daripada Budail bin Maisarah, daripada Abul Jauza, daripada Aisyah. Kata Imam Ibn Hajar, perawi-perawi yang 5 orang ini, selain daripada Aisyah, yang 4 orang ini, kata Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya, apa kata Imam Hakim? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, rijalu hadzal hadith min rijalis sahihain fil jumlah wa laysa ala syarti wahidin minhuma. Apakah kata Imam Hakim dalam Mustadraknya? Ini adalah kata-kata Imam Ibn Hajar al-Asqalani, bahawa perawi sanad pertama hadis Aisyah ini adalah perawi-perawi yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Cumanya tidak menepati syarat mereka daripada sudut yang lain. Lalu sebab itu perawi pada sanad pertama ini, kata Imam Hakim, adalah perawi yang ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Orang-orang yang sama, perawi yang sama. Maka sebab itulah kita nampak di sini bahawa sebenarnya hadis sanad yang pertama ini tidaklah dhaif. Sanad yang pertama ini tidaklah dhaif kerana perawinya adalah daripada perawi-perawi yang Imam Bukhari dan Imam Muslim ada nukilkan dalam kitab mereka, kata Imam Nawawi, kata Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Sebab itu kata Imam Ibn Hajar, bila perawi sanad pertama riwayat Aisyah ini adalah perawi yang sama yang ada dalam Bukhari dan Muslim, fa aqallu darajatih, maka sekurang-kurangnya sanad yang pertama ini mestilah berdarjah hasan. Riwayatnya adalah hasan, bukannya pada waktu itu riwayatnya adalah dhaif. Maka ini sanad yang pertama. Sengaja saya nak terangkan serba sedikit, sebab sebenarnya bukanlah suka-suka kita kata hadis itu dhaif, kita tinggalkan. Hadis ni dhaif, maka kita terus tinggalkan. Kadang-kala kita tak tahu pun kenapa ianya dhaif, kita terus tinggalkan. Lalu kita tak nak beramal dengan sesuatu hadis pada waktu itu kerana dhaif, namun kita tak tahu tahap dhaifnya bagaimana. Kenapa ianya dhaif? Bukankah ada riwayat yang lain yang mungkin menyokong, sanad yang lain yang mungkin menyokong? Maka ini adalah sanad yang pertama daripada Aisyah. Sanad ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan juga diriwayatkan oleh Imam Hakim. Jom kita pergi pada sanad yang kedua daripada Aisyah. Lalu sanad yang kedua ianya adalah daripada Aisyah dan ianya dinukilkan oleh Imam Tirmizi dan juga Imam Ibn Majah. Sebab itu kita nampak pada perenggan selepas terjemahan doa disampaikan oleh Imam Tirmizi. Lalu Imam Tirmizi menukilkan sanad yang kedua daripada Aisyah. Abu Daud menukilkan sanad yang pertama daripada Aisyah dan dinukilkan oleh Ibnu Majah. Ibnu Majah menukilkan sanad yang kedua. Lalu apakah sanad yang kedua? Sanad yang pertama kita dah selesai dah perbahasan dia. Kata Imam Ibn Hajar, sepatutnya bukan dhaif bila kita tengok daripada sudut yang pelbagai, lagi-lagi perawinya adalah perawi Bukhari dan Muslim, sepatutnya sanad yang pertama daripada Aisyah tadi adalah sanad yang hasan, bukannya dhaif. Jom kita lihat riwayat yang kedua. Kata Imam Ibn Hajar, As-sanadu tsani min Aisyah. Masih lagi pada riwayat 119. Riwayat 119 ini adanya dua sanad. Sanad pertama kita dah bicarakan melalui penulisan Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Kata Imam Ibn Hajar al-Asqalani, sanad yang kedua daripada riwayat 119 daripada Aisyah ini dinukilkan oleh Imam Tirmizi, dinukilkan oleh Imam Ibn Majah, seperti mana yang Imam Nawawi sebutkan, dinukilkan juga oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya. Lalu siapakah perawinya? Abu Muawiyah, perawi pertama. Abu Muawiyah meriwayatkan hadis daripada Harithah bin Muhammad. Harithah bin Muhammad meriwayatkan daripada Amrah,
dan Amrah meriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah. Fokus pada sanad yang kedua ini, kata Imam Ibn Hajar, adalah pada riwayat Harithah bin Muhammad. Pada riwayat Harithah bin Muhammad. Maka ada yang pada waktu itu daripada kalangan para ulama hadis, contohnya Ibn Khuzaimah, yang pada waktu itu mengatakan Harithah bin Muhammad ingatannya tidak berapa kuat, maka hadisnya tidak boleh dijadikan dalil. Kata Imam Ibn Khuzaimah, la yuhtajju bih. Begitu juga ada beberapa pendapat yang lain. Namun kata Imam Ibn Hajar, Imam Tirmizi ketika mana mendaifkan riwayat ini, kerana Imam Tirmizi kata daif, kita boleh baca di situ Imam Tirmizi mendaifkan dia. Kata Imam Ibn Hajar, bila Imam Tirmizi mendaifkan riwayat yang kedua ini, kerana terdapat pada sanad yang kedua ini Harithah bin Muhammad. Terdapat pada sanad yang kedua ini perawi yang bernama Harithah bin Muhammad. Maka pada waktu itu Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala berkata bahawa hadis Aisyah ini hanya sampai kepadanya sanad ini sahaja. Beliau tidak sampai kepadanya sanad pertama yang ada pada Imam Abu Daud. Sanad itu tidak sampai. Sebab itulah kata Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, ketika mana pada waktu itu Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala menukilkan sanad ini, beliau pada waktu itu tidak mendapat sanad daripada Aisyah yang pertama tadi, yang kita sebutkan tadi. Sebab itulah kata Imam Ibn Hajar, kalaulah Imam Tirmizi dapat tariq yang kedua, sanad yang kedua daripada Aisyah, iaitu sanad Talq bin Ghanam yang kita dah bacakan tadi, yang ada dalam riwayat Abu Daud, maka pada waktu itu nescaya Imam Tirmizi tidak akan pada waktu itu mengatakan ianya daif. Maka inilah penerangan dia secara ringkas. Sebenarnya lebih detail, tetapi kita ringkaskan di sini. Sebab itu bila disebutkan di sini, disampaikan oleh Imam Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Imam Nawawi nukilkan 3 kitab. Tetapi ada juga pada waktu itu riwayat Aisyah dalam riwayat Baihaqi dan juga dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Kata Imam Nawawi, dengan sanad yang daif, didaifkan oleh Abu Daud, oleh Tirmizi, oleh Baihaqi dan lain-lain, dan penerangan untuk itu kita telah terangkan. Sebenarnya riwayat Aisyah ini ada 2 sanad, dan bila digabungkan, maka pada waktu itu darjahnya adalah sekurang-kurangnya hasan. Rahimahullahu ta'ala, di atas penerangan Imam Ibn Hajar sebentar tadi. Lalu sengaja kita nak cerita tentang sanad. Kadang-kala ada orang dia tak mengkaji, bila pada waktu itu dia sebut daif, dia terus tolak. Padahal dia tak tahu pun kenapa daif. Kenapa? Perawi tu kenapa daif? Daripada sudutnya. Dan kadang-kala bila disebut daif, dia terus tak nak amalkan. Seolah-olah daif itu sama tarafnya dengan maudhu'. Padahal tidaklah begitu. Lalu saya faham mungkin ada yang kurang jelas dan sebagainya. Ini sekadar penerangan ringkas berkenaan tentang riwayat Aisyah, riwayat yang ke-119. Seterusnya kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, disampaikan juga doa iftitah yang keempat tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Maka kata Imam Nawawi, doa tadi ada riwayat yang kedua. Riwayat Aisyah pertama, padanya ada 2 pecahan sanad. Tetapi ada juga riwayat yang lain. Disampaikan oleh Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dan Baihaqi daripada riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Lalu ianya ada sokongan. Ada riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dan mereka mendaifkan juga kata Imam Nawawi. Namun pada penterjemahan wada'afuh, mereka juga mendaifkan riwayat yang kedua. Riwayat Abu Sa'id ini Imam Ibn Hajar tak bersetuju. Kata Imam Ibn Hajar, walam ara an wahidin minhum, dan aku tidak mendapati daripada keempat-empat nama yang Imam Nawawi sebutkan tadi at-tasrihu bi tad'ifih, bahawa mereka benar-benar mendaifkan. Aku tidak nampak, kata Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala.
Maka kita nampak doa iftitah yang ini ada dua sanad dia, ada dua riwayat dia, riwayat Aisyah dan yang keduanya riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Adakah sekadar dua? Tidak, ada yang ketiga. Imam Baihaqi mengatakan, perenggan seterusnya, Imam Baihaqi menerangkan, doa iftitah yang disampaikan dengan lafaz subhanakallahumma wa bihamdika yang kita baca tadi, ada juga riwayat yang ketiga daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan juga yang keempat daripada riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maka semua riwayat ini adalah secara marfu', maksudnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu untuk doa subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk, ada 4 sanad dia, ada 4 riwayat dia. Riwayat Aisyah yang kita telah terangkan, riwayat Abu Sa'id Al-Khudri yang kita telah terangkan, walaupun Imam Nawawi menukilkan bahawa didhaifkan oleh perawi-perawi hadis, namun Imam Ibn Hajar memberi jawapan pada setiap kemusykilan tersebut. Riwayat yang ketiga daripada Abdullah bin Mas'ud, riwayat yang keempat daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Imam Nawawi, kata Imam Baihaqi, seluruhnya dhaif. Paling sahih adalah riwayat yang kelima daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu menurut pendapat Imam Baihaqi, kata Imam Nawawi, riwayat subhanakallahumma wa bihamdika tadi yang paling sahih adalah daripada riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu kemudian Imam Baihaqi menyampaikan riwayat Umar bin Khattab dengan sanadnya dengan lafaz bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan lebih kurang sama dengan riwayat atas, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Maka inilah ringkasan tentang doa subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk, yang mana ianya mempunyai 5 riwayat. Riwayat Aisyah, apa jua kemusykilan dhaif yang disebutkan, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani telah memberi jawapan. Kemudian riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Imam Ibn Hajar berikan juga jawapan tentang kemusykilan dhaif dia. Kemudian oleh Anas bin Malik dan juga Abdullah bin Mas'ud. Dan kemudian menurut pendapat Imam Baihaqi, riwayat yang paling sahih adalah pada waktu itu riwayat daripada Umar bin Khattab. Lalu bila digabungkan ke semua riwayat dan penerangan daripada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, sebab itu Imam Nawawi dalam kitabnya Raudah pada waktu itu menyebutkan bahawa doa ini boleh diamalkan. Lalu timbul soalan, kalaulah seseorang itu nak mengamalkan doa subhanakallahumma, waktu itu bila yang dia nak baca? Adakah selepas wajah tu wajhi ataupun sebelum wajah tu wajhi? Maka dalam kitab Imam Nawawi yang lain, iaitu dalam Raudah, wa bitilka ziyadah ukhidha fir Raudah, diambil pendapat Imam Nawawi dalam kitab Raudah beliau. Faqal, berkata Imam Nawawi, yuqaddamu, didahulukan, subhanakallahumma wa bihamdika, didahulukan ungkapan ini, barulah pada waktu itu dibaca wajah tu wajhi. Lalu Imam Nawawi jelaskan dalam kitab beliau Raudah bahawa kalaulah nak gabungkan di antara subhanaka dengan wajah tu, dahulukan subhanaka. Lalu bagaimana bacaan dia? Lalu sahabat-sahabat ikut. Kalaulah nak gabungkan, lalu waktu bila boleh gabungkan? Ketika mana jadi makmum ataupun ketika mana solat sendiri. Jadi imam jangan gabungkan. Nanti kita akan baca pada muka surat berikutnya. Lalu kalaulah nak gabungkan bagaimana? Iaitu baca subhanakallah dulu. Subhanakallahumma. Sama-sama sahabat ikut. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Kemudian baru baca Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila
dan kemudian wajjahtu wajhi. Apakah dalil pendapat Imam Nawawi ini? Maka wa yushhidu hadza, menyokong akan pendapat Imam Nawawi ini hadisul Baihaqi, hadis riwayat Baihaqi an Jabir, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, yang mana baginda Nabi SAW pernah menyebut begitu, annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza istaftaha as-salah qala subhanakallahumma ilal akhir, kemudian wajjahtu wajhi. Lalu pendapat Imam Nawawi itu bukanlah beliau suka-suka, ada dokongan dan ada sokongan daripada riwayat Baihaqi daripada Jabir bin Abdullah, yang Nabi gabungkan riwayat subhanakallahumma wa bihamdika dengan riwayat wajjahtu wajhi yang kita baca pada muka surat yang lalu. Alhamdulillah. Lalu ini adalah tentang doa iftitah subhanakallahumma. Seterusnya kata Imam Nawawi dalam Sunan Baihaqi daripada Al-Harith daripada Ali, dia berkata, lalu riwayat ini pun ada penerangan dia, insya-Allah kita sambung esok. Lalu minta maaf tak boleh baca banyak. Lalu pada malam ini tidak ada pada waktu itu perkongsian maghrib, kerana saya diminta untuk memimpin bacaan surah Yasin di Masjid Al-Ikhlas. Lalu kalaulah sempat, saya akan buat live di Facebook page saya. Kalaulah tidak, sahabat-sahabat yang nak join boleh join di Facebook page Masjid Al-Ikhlas section 13 Shah Alam. Lalu kita jumpa pada pertemuan esok insya-Allah. Minta maaf tak dapat baca banyak. Kita sambung riwayat 122 esok. Minta maaf kalaulah sedikit memeningkan pada petang ini berbicara tentang sanad, sekadar pada waktu itu nak membetulkan persepsi sebahagian orang yang pada waktu itu bila nampak dhaif, maka pada waktu itu dia langsung abaikan, seolah-olah itu bukan riwayat. Dia tidak lihat sama ada riwayat itu adanya syawahid, adanya sokongan daripada riwayat-riwayat yang lain. Apatah lagi kita telah belajar di awal kitab Al-Azkar bahawa riwayat dhaif pada waktu itu boleh diamalkan dalam bab fadailul a'mal, namun terpulang. Ianya kalaulah masih lagi yang pada waktu itu ada pendirian begitu, maka terpulang. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Kita jumpa pada pertemuan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Terima kasih semua. Kepada yang kali pertama join, jemput join grup Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Terima kasih kepada yang telah menaja kitab tajaan untuk nuzul Al-Quran. Kalaulah ada masa yang nak menaja akan program Ramadan, maka boleh maklumkan hari ini adalah hari yang terakhir untuk saya serahkan semua sumbangan yang diterima kepada Al-Fadhil Ustaz Hazri Hashim untuk cetakan kitab beliau. Lalu kalaulah ada yang masih ingin untuk menyumbang, maka boleh maklumkan hari ini adalah hari yang terakhir untuk tajaan nuzul Al-Quran. Terima kasih kepada semua yang telah menyumbang. Moga-moga menjadi amal jariah untuk sahabat semua. Terima kasih. Kita jumpa lagi esok jam 8 pagi dalam Hayati Quran insya-Allah.